Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria ucapkan kepada anda. Hari ini Jumaat, Jumaat 15 Januari. Betul, 2021. Hari yang ketiga kita berada di PKP kali kedua. Okey, kita jaga kita patuh ya supaya. Apa khabar pemilik-pemilik dan peminat Hyundai 1.6 yang ni? Sebenarnya kalau ikutkan cerita, sebenarnya saya tak ada niat pun nak beli kereta ni. Tapi saya ingat 2 ke 3 tahun lepas lebih kurang 3 tahun lepas rasanya. 2 tahun kot, 2 tahun lebih, saya mengalami masalah kerosakan kereta di Johor, kampung saya. Jadi daripada Johor saya nak balik ke Selangor, tak ada kenderaan. Jadi cari dapat yang ni 6,000 agaknya, 6,000 ke 6,500. Janji ada kereta lah masa tu. Jadi bukanlah niat saya nak beli kereta ni, tapi terpaksa belilah senang cerita. Okey, hari ni kita nak kongsikan, bila dah terpaksa beli, dia makin lama makin sayang pula. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan sedikit info. Mungkin boleh berguna, tak pastilah. Okey, sekadar suka-suka saja. Okey, kita cerita pasal aircon. Okey, kereta ni dia ada kipas 2. Okey, satu sini, satu sebelah dalam. Yang sini dia tolak untuk kondenser, yang ini dia sedut daripada kompresor. Okey, baru-baru ni masalah aircon baru repair, tapi mula-mula sejuk, tapi lama-lama dia jadi tak sejuk. Jadi hasil siasatan mendapati bahawa rupanya kipas tidak berfungsi laju. Rupanya kereta ni ada 2 speed, tapi kipasnya ada 2 wire saja. Dia pomen yang saya rujuk tu, dia kata ada low speed dan high speed. Jadi sistem elektronik dia tak baca high speed, mungkin menyebabkan kompresor tidak boleh bekerja dengan sempurna. Okey, yang mana menyebabkan bila kipas tak boleh high speed, aircon jadi kurang sejuk, dan tak sejuk langsung lah lama-lama. Okey, sebab kompresor tidak mendapat bantuan secukupnya daripada kipas yang ada. Dua-dua kipas. Ni kipas tengah bunyi ni. Kipas tengah bunyi pula, kipas tengah pusing. Okey, apa yang saya buat hari ni, bukan hari ni, yang saya nak kongsikan, apa yang saya buat pada kereta Nissan pula, kereta Hyundai Matrix ini, yang mana sekarang ni tadi anda dengar, saya dah buat kereta ni, kipas dia tiada lagi low speed. Dia tak ada low speed dah, ada high speed saja. Okey, pertamanya saya pastikan kipas ini berfungsi dengan elok apabila suhu melampau lah, senang cerita. Dia dah sampai ke satu tahap enjin tu panas, terlampau panas, dan untuk mengelakkan overheat, pastikan kipas ni berfungsi. Yang tu saya kena cek dulu, pastikan dah okey. Macam tadi kan kipas berfungsi. Sebenarnya wire ataupun sistem yang hidupkan kipas ini, wire tu saya dah gunakan untuk hidupkan relay ni. Ni nak kena faham ni. Jadi relay ni pula apabila hidup, kipas ni kan, wire yang patut pergi kipas tu tak pergi kipas, dia pergi kat relay ni. Relay ni dihidup untuk mendapatkan kuasa arus elektrik direct daripada bateri supaya kipas ni boleh high speed. Nampak kat situ. Tetapi tambahan lagi, wire arus elektrik yang datang daripada bateri terus ke kipas ini, selain daripada menghidupkan kipas ni high speed, dia juga menghidupkan relay yang ini satu lagi, nampak? Dan relay ni bila hidup kan, dia mendapatkan arus elektrik juga daripada bateri terus ke kipas yang dalam. Jadi dia pusing serentak. Bukan setakat pusing serentak, tapi dia pusing laju, high speed. Dia tak ada low speed dah. Kipas dia hanya 2 wire. Dia bukannya sistem kipas yang 4 wire tu, 2 wire untuk high speed, 2 wire untuk low speed, tak. Dia punya sistem high dan low speed tu elektronik yang kontrol, sistem Hyundai lah macam tu. Jadi sekarang ini 2 relay dan 2 fuse. Fuse yang ni satu, dan satu lagi fuse pada dalam. Nampak? Relay tengah on, lampu hijau menyala, dan relay ni on. Jadi kipas dah berpusing. Okey, yang ini dah okey, perfect. Maknanya tidak akan, ataupun ini penting lah untuk mengelakkan overheat. Sebab kipas kena pusing dua-dua, depan dan belakang, dan high speed, tak ada low speed dah. Kemudian nampak ni relay ni. Okey, relay ni pula saya buat pendawaian atau wiring untuk menghidupkan 2 kipas ni, dan juga saya ambil daripada kompresor. So kita masuk ke dalam pula, baru kita pasal aircon.
Okey, ini dalam kereta. Aircon tadi saya tak on lagi. Okey, temperature okey, nampak? Okey, temperature tak ada masalah. Okey, saya hidupkan lampu. Okey, so sekarang ni ini dah ada. Ini adalah switch untuk on kompresor. Ini untuk kipas dan ini untuk pastikan kita mendapat udara sejuk, tiada udara keluar masuk. Ini penting kepada pemilik kereta Hyundai Matrix. Jangan lupa tekan yang ni dulu untuk pastikan udara dari luar tak masuk. Nanti dia kurang sejuk lah. Kita tak perlukan udara di luar. Kita panas di Malaysia ni. So sekarang saya on. Okey, saya dah modified. Okey, so sekarang ni ni laju dia lah. Okey, ni laju dia. Okey, yang ini adalah untuk on compressor saja. Tapi yang anda dapat lihat tadi, saya dah buat sistem, maknanya tak payah tekan butang ini. Ya, dia automatik bila on kipas dan sistem aircon kompresor pun sudah on. Okey. Jadi sekarang ni saya dah menggunakan sistem timer. Kompresor ini akan on dan off, tidak menggunakan lagi temperature switch. Nampak? Okey, yang ini yang sebelah bawah adalah timer untuk kompresor off. Rehatlah sebenarnya. Saya settingkan 10 saat. Okey, bila lampu hijau menyala, yang atas pula adalah saya settingkan 25 saat untuk kompresor on. Dan kompresor on ni saya pastikan dia on dan bekerja sama. Bekerja sama. Maksudnya kompresor on, kipas pun on kedua-duanya. Nampak timer ni? Jelas? Boleh nampak? Okey. Okey. Tapi saya boleh ubah. Mungkin kalau kata malam, saya nak jadikan on kompresor sekejap dan off kompresor lama sikit, sebab malam sejuk kan, pun boleh, bergantung. Okey. Ni macam saya tunjuk setting ni lah. Mungkin tak berapa nak faham, tak apa. Nampak, ini saya settingkan 25 saat on dan 10 saat off. Kita boleh ubah. Okey, nampak? Saya boleh jadikan 20 saat, 19 saat gitu. Okey. Ni pun saya boleh ubah. Okey, dan confirm, dan kita boleh on balik. Okey. Nampak? Mungkin gambarnya agak kabur sikit. Okey, tak apa. Tapi ada tapinya. Kalau sebelah siang pula cuaca panas dan kita baru masuk dalam kereta, kita perlukan kompresor tu kerja lebih sikit, lama sikit. Tak payah ikut timer ni, supaya kita dapat rasa sejuk. Jadi saya dah tambah lagi satu switch, iaitu switch bypass. Nampak? Mungkin boleh nampak. Switch ni berfungsi, timer ni untuk abaikan timer ni. Maknanya kalau switch ni on, bermaksud kompresor dia akan on saja. Okey, kompresor akan on saja. Jadi untuk memastikan bila dah cukup sejuk, okey, siang hari barulah kita guna ikut timer ni. So kalau kurang sejuk, kita on dulu. Nampak? So sekarang bila saya offkan ni, kompresor bekerja ataupun on off ikut timer ni. Okey, kebiasaannya kereta-kereta semua dia menggunakan sistem switch, temperature switch. Okey, maknanya on dan off kompresor tu bergantung kepada kesejukan di dalam kereta ini. Okey, dia guna yang ni lah. Tapi yang ini dah tak guna dah. Saya dah tak guna, dan saya gunakan sistem timer. Banyak kelebihannya, iaitu kita yakin lah, maknanya tak perlu risau lagi sama ada on off tu, kipas tu on ke tidak ke apa ke. Okay, dan ini bukan kereta pertama yang saya buat. Ini adalah merupakan kereta yang keempat saya buat guna sistem ini. Saya pernah buat pada kereta Ford Fiesta, dah jual dah kita tu, dan pada pada Nissan Sefiro saya, dan satu lagi kereta apa saya tak ingat. Dan ini ini kereta ketiga. Macam itulah, maknanya bukan kali pertama saya buat benda ni, dan saya amat berpuas hati. Kosnya bila orang tanya, ini yang susah ni, sebab saya nak buat untuk kereta orang lain mungkin agak susah lah kan, sebab kereta sendiri kan, risau juga kita buat kereta orang tak jadi, sebab dia agak remeh ataupun complicated.
Okey, jadi buat masa ni saya tumpukan kepada untuk kereta saya. Kalau nak buat boleh, tapi saya takut kosnya tinggi sebab jenuh nak tarik wire apa semua dan makan masa, dan saya tak yakin saya boleh siapkan ianya dalam masa satu hari sebab dia kena fokus. Kalau silap wiring habis jahanam kereta ni. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa buat masa ni kereta saya sendirilah, kereta orang kawan ke kereta customer, fikir 20 kali kot nak buat. Okey, tersilap kata terkasar bahasa, saya mohon maaf. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan bye bye. Berhati-hati di jalan raya dan patuhi SOP, dan sama-sama kita berdoa agar COVID-19 dapat kita singkirkan daripada Malaysia ataupun dapat kita kawal dia dari terus merebak. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Thank you. Bye bye.